والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamil bil khair ya karim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kesian belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita. Di malam ni kita dapat lagi duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di dalam majlis ni kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan darjat yang akan ditinggikan oleh Allah taala di atas muka bumi ini dan juga di alam akhirat sana, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dalam pengajian kita bagaimana kita mengesahkan daripada awal Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan kita masuk kepada Nabi Ibrahim, kepada isteri-isteri Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Di malam ni insya-Allah kita akan bahaskan ataupun kita menerangkan sikit sebanyak bagaimana kisah anak kepada Nabi Ibrahim, iaitu Ismail. Yang kita faham terlebih dahulu bahawa kata Nabi Ibrahim mempunyai 4 orang isteri. Yang pertamanya Sarah, yang keduanya Hajar, yang ketiganya Qanturah, yang keempatnya Hajun. Kita bahas dah minggu lepas bagaimana mereka-mereka ini isteri pada para nabi, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Sarah daripada sepupu dia, tapi kepada Hajar, iaitu budak ataupun dijadikan hamba kepada Hajar, kemudian dimerdekakan, kemudian jadikan isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qanturah, yang mana kisah panjang lebarnya minggu lepas, walaupun minggu lepas tak dapat masuk dalam page kerana net terputus. Jadi adapun Hajun, kisah riwayat dia terlalu sedikit dalam kitab-kitab yang kita akan temu. Jadi malam ni sikit sebanyak yang mana Abu akan huraikan sikit sebanyak tentang Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak. Dalam jangka masa yang panjang dia menanti akan dapatkan zuriat. Sehinggakan umur dia 83 tahun barulah Allah SWT melahirkan anak daripada Hajar, iaitu Ismail. Lama masa dia berdoa kepada Allah SWT bersama dengan Sarah. Dia berdoa kepada Allah SWT, ingat supaya Allah SWT lahirkan zuriat yang daripada rahim isteri dia. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, lahirkanlah, jadikanlah daripada anak-anak aku daripada orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah Ta'ala sokmo-sokmo, acap kali. Tetapi apabila Sarah umur yang lanjut 60 tahun, barulah Allah SWT hamilkan, besarkan kepada Sarah, iaitu anak yang lahir daripada Sarah, Ishak. Ishak ni dia ada 2 orang anak, iaitu Aish. Aish ni dia melahirkan bangsa Rom, orang-orang Rom, Romawi. Dan kepada Yakub, yang kedua iaitu Yakub. Yakub ni lah
mari daripada dia keturunan Bani Israel. Adapun daripada Hajar iaitu Ismail. Daripada Ismail inilah lahirnya keturunan yang bangsa kepada bangsa Arab, keturunan yang lahir hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita maklum, apabila Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah yang tandus, wadi kosong, tak ada gapo-gapo, maka Ibrahim telah naik ke atas bukit, meninggalkan di atas perintah Allah SWT. Apabila Hajar tanya, maka dia telah jawab kata ini adalah ini, bila kata Hajar tanya ini adakah perintah daripada Allah SWT, maka Ibrahim sekadar mengangguk kepala. Nabi Ibrahim dilarang untuk paling lek belakang tengok kepada Hajar, kerana kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Hajar, apatah lagi kepada anak sulung dia iaitu Ismail alaihissalam. Yang ketiga tu orang panggil baru lahir, kecil lagi. Apabila dalam keadaan tinggalnya Nabi Ibrahim terhadap anak dia, maka dia telah baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kepada zuriat dia ni tadi, ahli-ahli dia yang ditinggalkan dua orang ni tadi, supaya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka, berkati mereka, dan siapa-siapa sahaja yang melihat mereka akan datang timbul kesiai belas kepada mereka, dan minta kepada Allah Taala supaya Allah Taala bagi kepada tanah berkat iaitu Makkah ni tadi, asalnya Bakkatun Mubarakah. Jadi Makkah pada bahasa kita sekarang ni tim orang panggil tubiknya, keluarnya daripada buah-buahan. Kemudian Nabi Ibrahim teruskan perjalanan dia di atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwah manusia, sehingga kan khabar berita sampai kepada Burma. Sebab itu orang-orang Hindu dia bertuhankan Brahma. Jadi cerita ni Brahma ni Abu cerita dah minggu lepas. Jadi walaupun ada yang tak dapat tahu, nanti insya-Allah Abu buat straight lagi, satu kali lagi cerita tentang Kontura. Keturunan, orang panggil keturunan Jawi, orang Melayu ni, mari mana keturunan orang Melayu. Lepas tu keris senjata orang Melayu ni mari mana. Nanti Abu akan ulang semula lah. Apabila Nabi Ibrahim AS tinggalkan Hajar dengan Ismail, maka Hajar telah pergi kepada Bukit Safa, naik pada Bukit Safa, turun tengok anak dia, tu naik kepada Marwah, tengok pada Marwah tak ada orang, maka turun naik kepada Safa semula, Safa Marwah hingga 7 kali. Maka akhir sekali apabila sampai kepada Marwah, dia dengar di dalam bisikan hati dia ada satu suara, yang mana suara ni mengkehendaki supaya Sarah ni tadi, Hajar ni tadi turun, kerana dia nampak di Ismail tadi kesere daripada kaki dia tadi tubik air. Dan riwayat kata Jibril AS telah congkel daripada ujung kaki Nabi Ismail tadi, congkel, maka tubik air mata. Tubik daripada air mata tu tadilah, maka Hajar tegah himpunkan air tu takut melimpah, maka dengan lafaz zam, maka dinamakan air itu air Zam-Zam. Nabi SAW bersabda, kalaulah Hajar dia tidak kepung air itu, maka air itu akan limpah jadi sungai sampai kepada hari kiamat. Dan riwayat kata telaga Zam-Zam ni 400 meter dalai lagi tak jumpa lagi air mata besar dia. Tapi air mata kecil-kecil dia banyak, tapi air mata besar tu tak temu lagi. Jadi air Zam-Zam ni, keberkatan air Zam-Zam sampai kepada sekarang masih ada lagi, walaupun zaman Nabi Ibrahim asalnya. Dan air Zam-Zam ni pula keberkatan dia seperti sahabat Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW, Huzaifah, di mana dia ni dia ingin mengenal Nabi SAW. Dia masuk dalam kota Mekah cari Nabi SAW dalam masa lebih kurang dalam sebulan. Maka dia tidak tahu, tak kenal orang dan sebagainya. Akhirnya dia hanya dapat minum air Zam-Zam. Maka apabila dia berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW tanya kepada dia, selama muduk sini, muduk rumah pia,
rumah siapa mu duduk, mu tumpang rumah siapa? Dia kata, tak ada tumpang rumah siapa. Maka apa yang kamu makan? Dia kata, aku makan air zam-zam sahaja. Hadis Nabi SAW bagi tahu air zam-zam ni dia boleh mengenyangkan, menghilangkan dahaga, lagi mengenyangkan. Keberkatan daripada air zam-zam, daripada ujung kaki Ismail ketika dia halus. Apabila Hajar dengan Ismail dapat minum air zam-zam dalam masa beberapa hari, kenyang. Walaupun tidak ada makanan, tapi dia dapat kekenyangan dengan asbab daripada minum air zam-zam. Bila kata beberapa hari selepas daripada peninggalan Nabi Ibrahim, maka satu kaum, satu bani, orang panggil Bani Jahrum, maka mereka ni tadi mari daripada Yaman, mari daripada Yaman. Biasa mereka akan datang melalui kawasan yang mana Hajar dan Ismail ada tu tadi. Maka mereka telah nampak di atas tempat yang mana Hajar dan Ismail duduk tu tadi, di atas langit nampak burung berkeliaran. Maka mereka ni orang panggil orang yang biasa bermusafir. Maka dia faham kata bahawa tempat tu ada air. Walhal sebelum ni kita duk lalu sokmo berniaga, maka tidak ada nampak bekasan ada air di situ. Tapi bila mana nampak kata burung duk clear di atas tu atas langit tu tadi, fahamlah sama ada tempat tu dia ada air ataupun tempat tu dia ada apa? Dia ada bangkai. Kerana burung ereng ni, burung elang ni dia akan makan bangkai ataupun dia situ ada air. Maka dia telah hantar 2 orang pergi pada tengok apa yang ada di situ. Bila pergi tengok, mari royak kepada semula dia punya kaum dia tadi, ada perempuan dan seorang anak kecil. Tapi di situ memang ada air. Maka mereka telah turun kepada tempat Hajar dan juga Ismail itu tadi. Maka Hajar bagi tahu kata, di sini ada air, tapi air ni bukan milik kamu. Air ni tetap milik aku 2 orang ni dengan Ismail. Maka mereka pun dalam masa yang panjang mereka telah menetap di situ, buat rumah kecil-kecil mula-mula bila kata tempat ada air ni, maka akan tumbuh-tumbuh pohon-pohon akan tumbuh dan sebagainya. Tempat tu jadi subur. Akhir sekali bila mana tempat tu jadi subur, berkampunglah orang-orang yang akan bermusafir akan lalu di Mekah, lepas tu pergi pada tempat yang mereka nak bermusafir ataupun berniaga tu tadi. Daripada kaum ataupun Bani Jurhum ni tadi, dia ni asalnya daripada Yaman. Dia Jurhum ni tadi dia anak kepada Bani Qatan. Bani Qatan ni tadi iaitu asal daripada yang Abu cerita dulu, iaitu apabila anak Nabi Nuh Sam tu tadi, dalam keturunan dia tu tadi ada orang panggil keturunan yang terbagi kepada 3, iaitu keturunan Arabah, iaitu kaum Nabi Ad, batu kaum Nabi Samud, kaum Nabi Soleh, iaitu mereka ni tadi telah dibinasakan oleh Allah SWT, hancur dah. Maka orang panggil Arabah. Lepas tu ada keturunan yang kedua, iaitu keturunan Al-Aribah. Jadi Al-Aribah ni lah yang menetap banyak beralih sampai kepada Yaman. Beralih kepada Yaman, kepada tanah-tanah Arab jugalah. Maka inilah orang daripada keturunan Jurhum ni tadi, Jurhum Qatan, Ibnu Qatan. Maka dia telah beranak penak di Yaman, lepas tu mari hijrah ataupun beralih atas wajah berniaga. Kerana riwayat kata dia di Yaman sana tu, tempat kawasan dia dah binasa dan sebagainya, tak molek, dia nak beralih pada tempat lain. Maka dia melaluilah kawasan Makkah ni tadi. Bila lalu kawasan Makkah, maka dia telah duduk di situ lama masa. Maka Ismail pun mula membesar. Ismail mula besar tubuh dia. Bila dia masa besar tubuh, maka Nabi Ibrahim apabila dia telah pergi tu tadi dia telah pergi, maka beberapa kali dia telah kelik tengok kepada Hajar. Riwayat kata Ibrahim ni tadi dia berdakwah kepada negara-negara, negeri-negeri ni tadi, dia menaiki Borak. Bukan sahaja Nabi kita waktu Syiar Mi'raj naik Borak, tapi ini Nabi Ibrahim sebab itu beberapa kali
Nabi Ibrahim ni dia beranak dah, umur Ismail tu umur dia 83 tahun dah. Jadi dia tua dah, panggil tua dah, tapi banyak negara dia boleh pergi. Walaupun dia tetapnya dia menetap di Palestin, tapi dia pergi pada tempat-tempat lain untuk berdakwah. Maka perjalanan Palestin sampai kepada Mekah ni 1000 kilo. 1000 kilo pergi kelik. Kita naik kereta, naik kapal terbang tak apalah. Tapi Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada dia. Allah Ta'ala hantar borak, dia pergi kepada negara-negara dia dengan cepat. Negara-negara yang dia pergi tu dengan sekelip mata borak. Maka bila mana dia mari tengok Nabi Ismail dan juga Hajar, kemudian dia kelik kepada Palestin semula. Lepas tu dia pergi pada tempat dia nak berdakwah tu tadi. Bila mana Ismail telah besar, maka Ibrahim mari tengok kepada Ismail dan Hajar isteri dia. Maka yang berlaku kepada Nabi Ibrahim pula, bila mana Ibrahim dapat Ismail yang besar ni tadi, boleh tolong buat kerja-kerja apa, dia boleh tolong. Bagaimana yang kita nampak dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ayat dalam surah As-Saffat ayat ke 102. Falamma balagha ma'ahul ash qala ya bunayya inni ara bi manami inni azbahaka fanzur ma za tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apabila Ismail dia nampak besar, maka telah berkatalah Ibrahim kepada anaknya, sesungguhnya anakku, aku telah nampak dalam mimpi aku. Jadi para nabi ni tadi, setiap mimpi itu adalah wahyu. Setiap bila mana Jibril mari dengan berupa bentuk dia sebagai orang lelaki jangok, maka itu adalah wahyu. Terkadang-kadang nabi-nabi ni dia dengar suara saja di telinga dia, itu adalah wahyu juga. Dan ada juga satu lagi, iaitu dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah semayang 5 waktu ni tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wahyu juga, 4 rupa. Jadi di antaranya iaitu mimpi ni adalah wahyu juga. Inni azbahuka, aku ni sembelihmu. Aku nampak dalam mimpi aku sembelih kamu. Fanzur, maka mu nak kata bekno. Jadi Nabi Ibrahim bukan makna kata perintah daripada Allah SWT untuk sembelih anak ni tadi, anak taksir ke, anak kok mana-mana pun, pergi anak sembelih lalu. Tak. Nabi Ibrahim dengan sifat kasih sayang, hikmah dia kepada ahli keluarga dia, sampai dia tanya pada Ismail. Waktu tu Ismail pandai tak lagi? Ismail pandai dah lah, umur dia besar dah. 17 tahun riwayat kata. Jadi bila mana kata tanya anak dia, mu nampak kat mana? Apakah pandanganmu? Maza tara, mu nampak kat mana? Qala, maka Ismail ni tadi dengan didikan daripada Hajar beriman dengan Allah, Sarah beriman dengan Allah Ta'ala, maka didikan dia lama masa dia tinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dia ajar tauhid, berajar bagaimana keimanan kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tertanamlah dalam hati Nabi Ismail tauhid, orang panggil mengesahkan Allah Ta'ala. Bila dia pun tahu kata ayah dia ni seorang nabi lagi rasul yang telah mendapat kesusahan, kepayahan zaman dia duduk di Babylon dulu, iaitu dengan Namrud dulu, mukjizat yang Allah Taala bagi. Maka dia dapat khabar daripada ibu dia sendiri. Maka dia faham kata ayah dia ni rasul. Bila kata rasul, mimpi ayah dia ni adalah wahyu. Dia faham. Maka Ismail pun kata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Apa? Iaitu sembelih tu lah. Bagaimana kita tengok cerita dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia kata dengan ayah dia ayah dia, ya abati, wahai ayahku. Dia royak, dia dakwah bapa ayah dulu. Ya abati 2-3 kali dia royak ayah dia dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim.
Jadi begitu juga di sini anak dia pula. Dia baik dengan ayah, maka anak dia baik dengan dia pula. Orang panggil berjuruh. Nah, orang panggil juruhnya anak dia pada dia pula. Pasal dia baik dengan ayah dia walaupun ayah dia ketika tu tak jadi Islam. Nah, Azar tu tadi ayah kepada Nabi Ibrahim. Tapi dia buat baik juga. Tapi bila mana zaman dia ni tadi, dia ada anak Ismail ni tadi, dia tanya anak dia jadi juruh. Nah, sebab ayah berjuruh, anak jadi berjuruh. Ya abatif al ma tu'mar. Ya wahai ayah, buatlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Satajiduni, menascayamu akan nampak aku ni tadi, insya-Allah minas sabirin. Aku daripada gulungan orang yang sabar. Orang yang sabar di atas apa sahaja yang menimpa. Maka Nabi Ibrahim ni tadi bila dapat lagu tu, mimpi tu tadi, itulah orang panggil dalam Zulhijjah 8 hari Zulhijjah ni orang panggil hari ru'yah, iaitu dapat mimpi. Hari yang ke-9 iaitu hari Tasu'a ataupun hari Arafah, pengenalan ataupun dapat pengetahuan sungguh iaitu apa yang dimimpikan. Lepas tu hari yang ke-10 hari Nahar, iaitu hari kurban, hari kurban. Lepas itu dalam surah yang lain Allah Ta'ala dalam surah Fajri, wal fajri walayalil arsh, hari yang ke-10 subuh tu tadi, bila nampak kata perintah daripada Allah Ta'ala suruh sembelih ni tadi, maka Nabi Ibrahim sembelih. Tapi bila masuk matahari naik sikit tu tadi, lepas pada subuh naik sikit, bila Nabi Ibrahim nak tenyeh leher tengkok Ismail, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tukar daripada penyembelihan ni tadi. Bila Nabi SAW ambil Ismail letak di punya pohon, maka palingkan kepala anak dia ngadak kat lain, tak nampak kepada dia, ikat kaki ikat tangan, ambil tekak, pisah dia, mula nak tenyeh. Setengah riwayat kata tak masuk ni tadi, asah pula tenyeh pula 3 kali. Bila kata 3 kali tenyeh, belang orang panggil iris yang ke-3 tu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah gantikan Ismail ni kepada seekor kambing yang lain. Seekor kambing lain. Jadi riwayat kata kambing ni lah mari mana mari daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kambing ni mari mana? Daripada khazanah Allah. Tapi riwayat kata mari daripada mana asalnya, iaitu ketika Khabil dan Khabil. Khabil dan Khabil, iaitu apabila dia nak menikah dengan anak adik-beradik sama-sama dia, orang panggil kembar dia, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena songsang kahwin tu tadi. Maka keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat korban. Maka bila buat korban, Khabil dengan dia punya apa? Dia punya tanaman dia, Habil dia dengan ternakan dia. Maka dia telah ambil kambing yang paling elok, paling sempurna, maka dia telah buat korban. Yang seorang lagi dengan tanaman dia yang buruk, yang busuk maka yang tu dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kambing ni diterima, iaitu mari api putih mari turun kepada kambing tadi, lepas tu hilang, ambil naik atas. Lepas tu kambing ni lah riwayat kata yang Allah Ta'ala turunkan untuk buat pengorbanan ganti kepada Nabi Ismail. Riwayat kata lagu tu. Kemudian kata bilanya Ismail terselamat daripada pengorbanan tadi tu, sembelih tu tadi, maka Ismail jangka masa yang besar. Maka Ismail orang panggil dah masuk umur remaja ni tadi, nak bini lah. Nak bini. Jadi bila kata nak bini, maka dia cari-cari bini daripada gulungan Jurhum tadi tu. Pasal daripada kalau kalangan orang Jurhum ni tadi, iaitu dia mari Yameh mari pada kota Mekah. Mereka ni dengan bahasa Arab yang fasih. Maka Ismail dalam masa dia nak membesar tadi, maka dia telah belajar bahasa Arab daripada puak ni. Akhirnya dia mengalahkan segala orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Dia ialah orang yang fasih sekali. Baik itu Nabi yang SAW ada sabda, Nabi Ismail adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Kemudian Nabi Ismail telah kahwin dengan orang puak-puak ni, puak Jurhum ni tadi, kahwin isteri yang pertama.
Bila kata kahwin isteri bertamu, maka Nabi Ibrahim tadi kelik semula kepada nak kahwin tadi tu, Nabi Ibrahim kelik dah kepada Palestin. Lama masa Nabi Ibrahim mari semula tengok Hajar dengan Ismail. Riwayat kata ketika tu Ismail ni tadi, Hajar tu tadi telah mati. Waktu Hajar mati, Hajar wafat, Ibrahim tak ada. Kelik-kelik tengok, ada Ismail saja. Ismail lah yang mengkembumikan mayat Siti Hajar. Kemudian bila masa Hajar dengan Ismail dengan bini dia, lama masa, maka Nabi Ibrahim mari. Bila Nabi Ibrahim mari, Nabi Ibrahim pergi kepada rumah dia, tengok Hajar tak ada dah. Lepas tu siapa yang ada? Bini. Bini kepada Nabi Ismail. Ismail mana? Ismail tak ada. Ismail gimana? Buat kerja. Apa kerja? Cari nafkah, iaitu dia pergi berburu. Pergi berburu binatang. Maka dia telah tanya kepada isteri dia ni tadi, tanya mu ni lagu mana lah ni, duk baik mana? Bini dia ni kata duk susah, makan tak leh, minum pun tak sedap, duduk keadaan rumah tak sempurna, mengepek orang panggil, membebil. Lepas tu bila kata begitu, Nabi Ibrahim kata kepada isteri dia ni tadi, kalaulah Ismail balik, maka royak kepada dia, tukarlah bendul pintu. Kalau kita kata bendul pintu tu dah, sebelum nak naik pintu tu dia ada anak tangga tu lah, anak tangga tu. Nabi Ibrahim kata ganti lain, ganti bendul pintu. Lepas tu bila mana Ibrahim pergi pula. Pergi pula. Sebab itu kata, riwayat kata Nabi Ibrahim banyak kali dia kelik. Kelik ni tadi jauh berapa kilo ni, mari naik apa ni. Tu riwayat kata, setengah riwayat kata naik borak. Naik borak. Bila kata Ismail kelik, Ismail pun orang panggil firasat, ilmu firasat. Setiap nabi-nabi, setiap orang soleh dia ada ilmu firasat. Dia ada orang panggil kenampaknya. Maka dia tahu kata, ini ada orang mari di rumah ni, ada pipi yang mari, siapa-siapa yang pernah datang rumah kita ni. Bini dia kata ada orang tua mari, putih janggutnya, putih rambutnya, dia tua dah mari. Dia tanya hal kita, mah aku royak lagi ni. Pas dia ada kata apa? Nabi Ismail kata, dia kata ada, dia kata suruh tukar bendul ataupun anak tangga pintu tadi. Gitu. Maka Ismail kata, mu tahu tak siapa tu? Itulah ayahku. Apa ayahku dah pesan dah. Suruh tukar bendul pintu. Siapa mu tahu tak bendul pintu tu apa? Mu. Maka hari ni aku cerahkan mu kelik mak mu. Jadi taatnya Ismail kepada ayahnya. Sebab itu dalam syariat kita Syafi'i pun, jadi bila kata kita ni mak kita suruh, mu cerahlah binimu tu, akhlak tak molek, perangai tak molek, mu cerah, kita kena taat. Walaupun kita kasih pada bini kita, tapi bila mana mak kita kata mu cerah, kita kena cerah. Ayah kata mu kena cerah, maka kena cerah lah. Taat kepada mak bapa lebih utama daripada isteri. Tu kena ingat tu. Lepas tu bila masa yang kedua pula, Ismail bini seorang lagi lah. Bini seorang lagi mari pula dah, kelik pula dah Ibrahim kepada kampung halaman dia, iaitu jumpa pula kepada isteri yang kedua. Ismail tak ada pula. Bila tak ada pula, marilah Ibrahim tanya, apa hal keadaan kamu? Yang ni pula kata, alhamdulillah, makanan sempurna, minuman sempurna, tempat tidur sempurna, rumah pun sempurna belaka. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, maka tetapkanlah benda itu. Pesan pada bini dia ni, yang kedua ni, royak pada Ismail. Bila Ismail kelik, bahasa dapat firasat juga, ada orang mari ni. Ada orang mari. Maka tanya dia kata ada. Orang tua juga, rambut putih, janggut putih. Dia ada pesan apa? Dia kata pesan kekalkan, tetapkanlah bendul pintu. Maka bila kata gitu, mu tahu tak siapa tu? Itulah ayahku. Maka dia, siapa bendul pintu? Mu lah. Maka ayahku kata, mu dengan aku ni kena duduk buat selama-lama hayat kita. Tu. Dalam masa yang panjang, Nabi Ismail ni tadi, bila mana dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi rasul, maka dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa kata Nabi Ismail ni adalah seorang yang berpegang dengan janji.
Seperti ayat Quran, wazkur fi kitabil Ismail innahu kana siddiqan wa'dah wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana abdu rabbi mardiya. Allah SWT beritahu pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, muwayyaklah cerita pada umat-umatmu tentang cerita Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ni kana siddiqan wa'dah. Nabi Ismail ni dia betul dengan janji. Mana dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala wayak, iaitu satu ketika apabila Nabi Ismail ni tadi dia telah berjanji dengan seorang orang ikuti dia tu tadi. Dia kata kita akan bertemu di tempat tu, mu mari deh, aku temu mu satu tempat tu, nanti kita temu situ lah. Maka bila kata dia buat janji, esoknya Nabi Ismail ni pun tunggu situ. Orang yang dia kata nak berjanji tadi tu terlupa. Bila kata terlupa, sari suntuk. Riwayat kata sari suntuk, tak mari. Nabi Ismail tunggu sampai hari yang kedua, hari esoknya. Ada setengah riwayat kata 3 hari Nabi Ismail tunggu situ. Dia pergi pada janji. Mari yang ketiga, sampai orang yang dijanji tu tadi, baru teringat, aku janji dengan Nabi Ismail, kena jumpa dia. Maka dia pergi tu, tengok Nabi Ismail ada lagi di situ. Nabi Ismail kata, mu ni buat nyanyi kat aku, tapi kalaulah mu tak mari sampai 1000 tahun pun, aku akan tunggu di sini. Tahu. Begitulah juga tentang kisah riwayat daripada Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri pun baik tu juga. Dia berjanji dengan orang, maka Nabi SAW tunggu pada satu tempat yang dijanjikan tu sampai 3 hari. Orang tu tak mari, Nabi juga tunggu pada tempat yang dijanji tu juga. Tu yang dikatakan wa kana siddiqan wa'dah. Iaitu Nabi Ismail ni dia betul dengan janji. Janji dia kata lagu tu lah. Dia betul. Habis. Wa kana rasulan nabiyyan, Nabi Ismail ni rasul lagi nabi. Ada setengahnya yang dipanggil nabi saja, setengahnya orang panggil nabi saja. Tapi Nabi Ismail ni rasul lagi, nabi lagi. Sebab itu dia tergolong dalam 25 orang rasul yang wajib kita ketahui. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dan Nabi Ismail ni dia menyuruh ahli keluarga dia dengan semayang. Semayang turun bila? Zaman Nabi SAW. Itu sembahyang yang sempurna. Adapun semayang daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim ni tadi, semayang yang berupa juga, tetapi dalam beberapa kelakuan saja, tak sempurna seperti kita ni, daripada takbir, daripada niat takbir sampai kepada salat. Mungkin mereka ni semayang dengan cara duduk saja, duduk tawarruk saja, tahiyat akhir saja, dengan cara yang ditetapkan waktu mereka dulu. Lepas tu zakat, mereka pun kena keluar zakat, kena bagi kepada orang miskin. Jadi zakat ni zaman kita ni orang panggil zakat. Tapi kalau dalam Al-Quran, umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu diamanatkan untuk zakat, iaitu dengan rupa sedekah, bui duit, bui mata benda, bui makanan kepada orang fakir miskin. 8 asnaf tu. Wa kana abdun rabbi mardiya. Dan Nabi Ismail ni adalah dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ismail, kisah dia ni tadi lebih panjang lagi kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Kama'il Tarikh. Kemudian dalam kitab yang Abu Wayak dulu, iaitu Tabaqatul Kubra. Lepas tu dalam Ibnu Katsir. Tapi banyaknya cerita-cerita ni kita akan dapat dalam kitab-kitab yang besar. Setengah daripadanya kalau kita zaman tempat kita ni, Ibnu Katsir pun ada juga. Mudah-mudahan dengan sikit sebanyak kisah Nabi Ismail ni tadi dapat ambil pengajaran pada kita apa? Iaitu mentaati di atas perintah Allah. Satu, taat pada perintah Allah. Walaupun berupa kena sembelih, tapi faham ini adalah perintah Allah, bukan kepada dia saja, tapi kepada ayah dia. Suruh sembelih, maka taat. Itu satu. Lepas tu, faham kata dia ni taat kepada ayah. Ayah suruh berpisah dengan isteri. Lama masa dah duduk dengan isteri, tapi kena berpisah dengan perintah daripada ayah, maka kena cerai, kena berpisah. Lepas tu, pengajaran yang kita dapat iaitu dengan Nabi Ismail ni, dia pegang pada janji. Pegang pada janji. Janji lagu ni lah. Apabila memungkir janji, maka timbullah sifat munafik. Sifat munafik zaman dulu iaitu orang panggil munafik munafik yang dibangsa pada i'tiqadi.
Kalau kata orang panggil apa, orang munafik ni dia asfal jahannam, iaitu neraka jahannam yang terbawah sekali. Orang munafik, iaitu orang munafik baiknya tu, orang munafik i'tiqadi, i'tiqad dia tak ada betul dengan Allah. Orang panggil musyrik lah, orang syirik dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni orang panggil munafik amali. Ni munafik amal. Amal ni apa? Kecek suruh betul, kita bohong. Ni kita ni suruh janji tepat, kita janji tak betul. Lepas tu orang suruh amanah, pergi pada apa amanah barang-barang ke apa je, tapi kita khianat. Tu orang panggil sifat munafik, yang bangsa kepada amal, bukan i'tiqadi. Yang i'tiqadinya iaitu zaman dulu, orang-orang zaman dulu, iaitu orang panggil sebagai orang musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil munafik i'tiqadi. Kita ni kalau kita Islam dah, tapi kita nak jadi munafik sebab apa? Sebab kita punya amal. Bila amal tak betul, maka jadilah dipanggil sebagai munafik amali. Jadi amal kita tu tadi menyebabkan kita jadi munafik. Jadi Nabi Ismail ni jaga janji. Janji kata lagu ni lah. Bila ingkar pada janji, maka nampaklah sifat tu orang panggil sifat munafik. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada kisah ni. Sikit sebanyak, mudah-mudahan kalau nak dapat lebih panjang lagi, kita tengok dalam kitab-kitab besar. Habis.